Inisiatif bagi keselamatan pesakit dan penubuhan perpustakaan negara antara isu yang menjadi tumpuan perbahasan pada hari ke-10 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Nobai Zura Andy. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari ke-10 hari ini meluluskan peruntukan bagi 3 buah lagi kementerian iaitu Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dewan juga membahaskan anggaran peruntukan di bawah kemajuan. Sidang sebelah pagi dimulakan dengan perbahasan mengenai beberapa isu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof ketika memberi maklum balas mengenai inisiatif bagi menghadapi revolusi industri 4.0 menjelaskan usaha memupuk minat dan kemahiran digital dalam kalangan pelajar akan dilaksanakan dari peringkat awal lagi. Terdapat beberapa inisiatif yang diusahakan oleh MTIC melalui AITI bersama Kementerian Pendidikan yang melibatkan penyertaan penuntut sekolah rendah dan menengah bagi memupuk minat serta kemahiran digital dari peringkat awal lagi. Kerjasama ini juga diperkukuhkan dengan institusi pengajian tertinggi. Pada 29 September 2020 tahun lepas, AITI menandatangani memorandum persefahaman dengan Institut Pendidikan Teknikal Brunei ataupun IBTE bagi mengadakan Makmal Internet of Things IoTs di kampus Sultan Saiful Rizal. Sebelum sidang mendengar pembentangan hala 7 peruntukan Kementerian Kesihatan, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berjumlah RM100,105,838 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar dalam mukadimahnya mengongsikan tema peruntukan bagi Kementerian Kesihatan tahun ini iaitu memperkukuhkan keselamatan dan kawalan jangkitan. Tema tersebut jelas Menteri Kesihatan bertepatan dengan kehendak semasa dan perlu untuk diberi keutamaan sebagai langkah kesiapsiagaan bagi merancang strategi pemulihan ekonomi akibat kesan wabak COVID-19. Fokus utama dalam belanjawan 2021-2022 nanti termasuklah mengutamakan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit dan penyakit-penyakit tidak berjangkit, menambah baik pemeliharaan, peralatan perubatan dan fasiliti-fasiliti kesihatan, mempertingkatkan kawalan jangkitan pada tempat-tempat klinikal dan peralatan perubatan yang digunakan, di samping mempertingkatkan kesedaran tentang pentingnya kebersihan yang optimal, memastikan bekalan ubat-ubatan dan medical consumables yang selamat, berkualiti dan berterusan, dan mengambil faedah dari perkembangan teknologi perubatan di dalam era revolusi industri 4.0 dalam penjagaan kesihatan. Inisiatif bagi keselamatan pesakit menunjukkan perkembangan yang ketara menurut Menteri Kesihatan sebagai salah satu inisiatif utama ke arah mencapai salah satu strategi kementerian tersebut iaitu kecemerlangan dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan. Keselamatan pesakit menjurus kepada standard akreditasi yang bukan sahaja memberi fokus kepada pesakit bahkan merangkumi orang ramai dan juga warga Kementerian Kesihatan. Antara inisiatif yang masih giat dilaksanakan ialah penubuhan event reporting system di seluruh negara yang mana telah mula dilaksanakan secara percubaan di daerah Tutong dan Belait
pada Februari 2019 dan kini dilaratkan ke seluruh negara sebagai salah satu inisiatif bagi amalan keselamatan ataupun safety culture. Dari segi kualiti perkhidmatan yang juga berhubung kait rapat dengan aspek keselamatan pesakit, orang ramai dan kaki tangan kesihatan, alhamdulillah, Pusat Kesihatan Pangkalan Batu telah sekali lagi menerima pengiktirafan akreditasi Joint Commission International ataupun JCI buat kali kedua pada 10 Disember 2020 dengan dianugerahkan The Gold Seal of Approval Award untuk standard penjagaan kesihatan asasi yang mana jelas menunjukkan perkhidmatan kesihatan asasi di negara ini adalah antara yang terbaik di dunia, yang mana diukur dari segi keselamatan pesakit, pemberian penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi kepada masyarakat. Sepanjang tahun lalu, Kementerian Kesihatan lebih memberi fokus kepada tenaga kerja dalam menangani penularan wabak COVID-19. Menteri Kesihatan menjelaskan petugas barisan hadapan telah bertungkus lumus dan bersatu hati untuk menyelamatkan nyawa meskipun terpaksa berkorban masa keluarga menghadapi risiko jangkitan dan mengalami kelelahan di luar jangkaan. Justru Menteri Kesihatan menzahirkan penghargaan kepada para petugas yang terlibat dan para dermawan dalam sama-sama menangani wabak tersebut. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah menyumbangkan tenaga masa dan wang ringgit dan kepakaran semasa negara menangani wabak ini. Dan yang masih meneruskan sumbangan mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini juga ditujukan khas kepada semua barisan hadapan dari kalangan kaki tangan Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri khususnya, Pasukan Bomba dan Penyelamat, Pusat Bencana Kebangsaan, Jabatan Immigration, Pasukan Polis Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Jabatan Custom dan Eksersis Diraja, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, khususnya Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Persatuan Bulan Sabit Merah dan sukarelawan-sukarelawan, khususnya dari Program Khidmat Bakti Negara dan Penerbangan Diraja Brunei. Kementerian Kesihatan akan terus menitik beratkan aspek kesihatan awam dan kapasiti negara dalam menangani wabak penyakit-penyakit berjangkit, terbukti kompeten dan mampu melaksanakan strategi-strategi mitigasi yang berkesan. Menteri Kesihatan berkata penubuhan Jawatankuasa Pelaksanaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa terdiri daripada pelbagai agensi yang berkenaan telah mengukuhkan kesatuan negara menangani kecemasan kesihatan awam melalui tindakan bersepadu semua agensi terlibat. Jawatankuasa itu akan terus wujud bagi memastikan kesiapsiagaan negara menangani wabak penyakit-penyakit berjangkit berskala besar seperti COVID-19 sentiasa diteliti dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Sementara itu, pengawalan wabak COVID-19 di negara ini terus berjalan dengan memastikan negara Brunei Darussalam terus bertahan mengekalkan sifar jangkitan tempatan dan kemungkinan kes-kes import akan terus dipantau dan dikesan melalui pengawalan ketat, khususnya di setiap point of entry yang masih dijalankan pada masa ini dengan kerjasama dengan pihak-pihak berkuasa yang lain. Usaha-usaha kawalan wabak COVID-19 akan terus dijalankan memandangkan ekonomi global dijangkakan masih belum pulih sepenuhnya sehingga tahun 2022. Walau bagaimanapun, usaha bagi menggerakkan sosio-ekonomi global termasuklah ekonomi negara ini mestilah berjalan. Pengawalan kemasukan virus COVID-19 ini perlulah diimbangi dengan perkembangan ekonomi, termasuklah kemasukan pekerja-pekerja asing yang mendukung perkembangan ekonomi negara yang masih diperlukan pada masa ini. Negara ini akan terus membuat pemantauan perkembangan wabak di negara ini dan akan meneruskan kuarantin bagi sesiapa yang datang dari negara-negara berisiko tinggi.
Menteri Kesihatan juga menyentuh mengenai jumlah keseluruhan doktor di negara ini yang meningkat dalam tempoh 5 tahun kebelakangan. Sehingga Februari 2021, 738 orang doktor dicatatkan dan dari jumlah itu, 51% daripadanya adalah doktor tempatan. Manakala hampir keseluruhan dari jumlah 2,500 jururawat terdiri daripada anak tempatan. Dengan peningkatan jumlah tersebut, Kementerian Kesihatan mampu mengendalikan kursus-kursus pembangunan kapasiti dengan kerjasama institusi pendidikan dalam negeri. InsyaAllah pada tahun 2022 nanti, pengeluaran pertama bagi kursus Diploma in Health Science in Dental Hygienist dan Therapist seramai 13 orang akan dapat menyumbang bakti di negara ini. Program Diploma in Health Science in Cardiovascular Technology juga sudah bermula pada Januari 2021 dan pengambilan pertamanya seramai 12 orang yang akan menamatkan pengajian pada tahun 2023 nanti. Di samping itu, bidang-bidang latihan kejururawatan yang telah pun dijalankan secara kolaborasi dengan Pantai Jurudong Specialist Center dan IBTE, antaranya program Diploma in Operating Theatre Assistant, Certificate in Caregivers, Advanced Diploma in Palliative Care Nursing, dan Advanced Diploma in Maxillofacial Plastic dan Reconstructive Surgery Nursing yang beransur-ansur menjana lebih ramai lagi lepasan diploma dalam bidang-bidang khusus yang terdiri dari anak-anak dan tenaga kerja tempatan. Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Kesihatan berjumlah RM379,998,890 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Sidang sebelah pagi juga mendengarkan pembentangan mukadimah anggaran peruntukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin dalam mukadimahnya menggariskan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan meneruskan pelaksanaan inisiatifnya berdasarkan 3 pendekatan iaitu pengupayaan, pemerkasaan dan penglibatan. Ketiga-tiga pendekatan itu jelas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjadi asas bagi merealisasikan 5 matlamat jangka panjang kementerian tersebut iaitu masyarakat progresif, belia siaga masa depan, negara sukan yang gemilang, budaya dinamik dan pengukuhan warisan serta persekitaran kerja inklusif dan produktif. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan lagi, bagi merealisasikan matlamat masyarakat progresif, 3 inisiatif utama dilaksanakan. Pertama, mengukuhkan jaminan sosial dan perlindungan kepada golongan yang memerlukan melalui program Pelan Pembasmian Kemiskinan. Pelan Tindakan Pembasmian Kemiskinan Majlis Kebangsaan Isu Sosial MKIS diluluskan pada Julai 2020 menyatupadukan semua inisiatif pembasmian kemiskinan whole of nation dengan matlamat untuk memutus kitaran kemiskinan. Kedua, memastikan tidak adanya ketirisan kepada golongan berhak untuk diberikan bantuan. Sistem Kebajikan Negara SKN yang dilancarkan pada 15 Julai 2020 telah meningkatkan akses untuk membuat permohonan secara online. Kita membina pengkalan data yang membolehkan penganalisaan situasi sebenar secara terperinci mengenai jurang kemiskinan dan memastikan bantuan dihulurkan kepada mereka yang benar-benar layak. Ketiga, memberikan keutamaan kepada pemerkasaan masyarakat yang inklusif dan mampan. KKBS terus memastikan semua golongan sasaran dipeduli dan diperkasa melalui latihan kemahiran dan pengupayaan. Antara inisiatif yang dilaksanakan seperti berikut. Pelan tindakan orang kelainan upaya difokuskan kepada pembangunan, kesejahteraan, kebajikan dan sistem sokongan mesra.
Dalam merealisasikan belia siaga masa depan, Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 dan Garis Panduan Sukarelawan yang dilancarkan pada Disember 2020 memberikan hala tuju ke arah transformasi belia terutama dari perspektif modal insan beridentitikan kebrunaian. Ke arah itu, beberapa inisiatif telah dan akan dilaksanakan iaitu pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035, memupuk semangat patriotisme dan menggalakkan perpaduan nasional kalangan belia, pendidikan, kebolehamilan kerja dan pekerjaan wajar dan pemerkasaan belia. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan kementerian tersebut juga akan meningkatkan kualiti pembentukan jati diri dan modal insan pada belia melalui beberapa inisiatif. Pengemaskinian fungsi pusat penggunaan belia sebagai hub latihan kemahiran dan pembelajaran sepanjang hayat untuk belia dan komuniti. Meluaskan skop 3PN melalui penubuhan Akademi Belia sebagai rangkaian pemimpin belia tempatan dan serantau dan juga sebagai hub komuniti. Program inkubator keusahawanan belia akan dipertingkatkan dan dilaratkan ke setiap daerah, mengembangkan aktiviti keusahawanan termasuk industri kreatif dan membukakan peluang bisnes startup. Pemberian microgrant pembangunan keusahawanan belia disasarkan kepada 20 pengusaha belia. Peningkatan pelaksanaan program berimpak tinggi diterajui para belia. Penyediaan tambahan 10 hektar bidang tanah bagi penanaman padi oleh belia di Kampung Batong dan pelancaran sistem aplikasi sukarelawan yang disasarkan pada bulan Ogos 2021. Pelbagai lagi isu berkaitan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dibahaskan pada sesi sebelah petang tadi. Antara isu yang menarik perhatian Dewan ialah mengenai penubuhan perpustakaan negara yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Johari. Ini respon Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan mengenai perkara tersebut. Mengikut strategic plan adalah pada 2024. Tapi apa yang lebih penting pada masa ini sebagai keutamaan di Kementerian Kebudayaan dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka ialah penjenamaan semula Dewan Bahasa dan Pustaka. Inilah yang penting kerana kita ini melihat bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka ini menarik minat setelah ianya ditukar. Memang keutamaannya adalah tempat budaya membaca. Tetapi kita ini telah pun mengubah sedikit Dewan Bahasa dan Pustaka juga sebagai hub community. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat telah melancarkan Rangka Kerja Perlindungan Kanak-kanak atau National Frame on Child Protection NFCP pada 21 Disember 2020 dengan matlamat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kanak-kanak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan rangka kerja tersebut menyediakan rangkaian untuk memastikan kekukuhan sistem perlindungan kanak-kanak dengan melibatkan penyelarasan berbilang agensi. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nudin mengenai penderaan kanak-kanak. InsyaAllah pada awal bulan April ini kita ni akan melancarkan Registry of Child and Young Person in Needs of Protection. Ianya adalah satu database RCYPNP dan setakat ini dalam database ini sudah masuk 90 kes kanak-kanak yang telah pun dimasukkan dalam daftar ini. Jadi insyaAllah dengan adanya centralized database ini, pengumpulan data, ia akan dapat lagi melaksanakan penyelarasan di antara agensi dalam membuat penyiasatan, rawatan dan pencegahan kes perlindungan. Sebelum sidang mendengarkan pembentangan mukadimah anggaran peruntukan di bawah kemajuan, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berjumlah RM85,343,250 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah dalam mukadimah perancangan peruntukan di bawah kemajuan menggariskan berkat daulat kepimpinan yang bijaksana ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerjasama padu secara pendekatan whole of nation dan whole of government, projek-projek yang dilaksanakan di bawah RKN ke-11 akan menyumbang kepada kemajuan-kemajuan dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga mengongsikan mengenai prestasi kemajuan projek-projek RKN ke-11 setakat 22 Mac 2021 yang telah siap dan sedang dilaksanakan. Sebanyak 189 buah projek telah diluruskan di bawah RKN ke-11 yang mana juga termasuk 3 buah projek yang diluruskan dalam tahun kewangan 2020-2021. Pertama, projek pembekalan sistem rangkaian elektrik di Mukim Sukang, daerah Belaid. Kedua, projek New War System to Close Quarter Battle ataupun CQB Complex, Special Force Regiment Camp, Menanjung Garrison. Ketiga, satu projek di bawah Manpower Planning and Employment Council yang diselaraskan di dalam anggaran perbelanjaan tahun kewangan 2021-2022 kepada satu HRD Fund daripada 5 projek asal. Dari 189 projek, sebanyak 20 projek telah siap dilaksanakan, termasuk 13 projek yang ditunda dari RKN 10. Projek-projek ini adalah dijangka akan menyumbang kepada peningkatan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk, meningkatkan aktiviti ekonomi negara dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan, meningkatkan accessibility, kemudahan-kemudahan asas, dan seterusnya akan meningkatkan produktiviti dari segi efisiensi dan keberhasilan negara. Menyentuh mengenai projek yang sedang dalam pelaksanaan di bawah kemajuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan sebanyak 77 buah projek sedang dijalankan, antaranya projek infrastruktur dan program meningkatkan kemahiran dan kapasiti sumber tenaga manusia. Ini termasuk projek-projek pembekalan elektrik di bawah Kementerian Tenaga dan projek pembekalan air, pengaliran air dan pembetungan. Projek-projek infrastruktur pendidikan seperti pembinaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISA) dan pembinaan Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar. Projek-projek pertanian dan agri makanan dan perikanan seperti membina skim pengairan tambahan bagi kawasan penanaman padi di seluruh daerah Brunei dan Muara dihasratkan akan mendukung pengeluaran hasil beras. Peningkatan keluaran sayur menggunakan teknologi tinggi bagi menjana KDNK termasuk pembekalan elektrik di Taman Agroteknologi Tunku dan Kampung Batumpu. Rancangan pembangunan industri ternakan bagi menjana pengeluaran termasuk pembekalan elektrik di kawasan kemajuan pertanian Merangking Fasa 1, daerah Belaid, dan makmar program pusat penyelidikan, penganalisaan dan rujukan bagi penyakit ternakan. Memajukan dan membuka tapak-tapak bagi industri aquaculture, termasuk kerja-kerja menyediakan kemudahan asas bagi tapak aquaculture Sungai Mangsalut, Kampung Tanah Jambu, Sungai Paku dan Kampung Rampayuh. Dan program meningkatkan pengeluaran industri aquaculture termasuk meningkatkan sistem pengairan di kawasan ternakan udang di Penggalan Sibabau Zon 2
Kampung Mentiri. Sejumlah 600 juta ringgit disediakan bagi perbelanjaan kemajuan untuk tahun kewangan 2021-2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya mengongsikan pecahan peruntukan jumlah tersebut mengikut sektor. Sektor pengangkutan dan perhubungan disediakan peruntukan sebanyak 76 juta ringgit Brunei. Sektor perkhidmatan sosial disediakan peruntukan sebanyak 168.0 juta ringgit Brunei. Sektor penggunaan awam disediakan peruntukan sebanyak 166.0 juta ringgit Brunei. Sektor pembangunan modal insan disediakan peruntukan sebanyak 58.0 juta ringgit Brunei. Sektor rampaian termasuk untuk membiayai perbelanjaan projek-projek yang sudah siap tetapi mempunyai tanggungan disediakan peruntukan sebanyak 11.0 juta ringgit Brunei. Sektor perindustrian dan perdagangan disediakan peruntukan sebanyak 53.0 juta ringgit Brunei. Sektor teknologi dan infokomunikasi disediakan peruntukan sebanyak 30.0 juta ringgit Brunei. Sektor bangunan awam disediakan peruntukan sebanyak 17.0 juta ringgit Brunei. Sektor sains dan teknologi, penyelidikan dan pembangunan dan inovasi disediakan peruntukan sebanyak 12.0 juta ringgit Brunei dan sektor keselamatan disediakan peruntukan sebanyak 9.0 juta ringgit Brunei. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung pada esok Khamis pukul 9.30 pagi. Rakaman persidangan harian boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran Newsat 10. Dengan itu, sekian saja laporan khas untuk malam ini. Kita kembali bersama Syaiful dan Waznah untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baizura. Kadar penyakit TB di negara Brunei Darussalam meningkat dari 53 kes bagi setiap 100,000 penduduk tahun 2019 kepada 68 kes bagi setiap 100,000 penduduk tahun 2020. Nantikan bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Festival Bandar Street Food menjadi daya tarikan terkini bagi para penggemar pelbagai jenis produk makanan dan minuman. Festival dihasrat dapat memberi peluang para pengusaha tempatan untuk mempromosikan produk sendiri agar dapat berdaya tahan dan mendapat sokongan orang ramai. Pelancaran Bandar Street Food berlangsung petang tadi di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Festival selama 5 hari itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Festival dianjurkan oleh Starbucks Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Festival bersempena cuti persekolahan disertai oleh para pengusaha tempatan yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman moden dan tradisional. Di samping itu, terdapat juga jualan pelbagai barang aksesori dan aktiviti permainan kanak-kanak serta pameran haiwan. Bagi orang ramai, cuti persekolahan merupakan peluang untuk membawa ahli keluarga mengunjungi festival seumpamanya, di samping terus menyokong para pengusaha tempatan. Festival dibuka bermula pukul 3.30 petang hingga 10 malam. Ketika dunia bersatu untuk mengatasi pandemik COVID-19,
negara Brunei Darussalam harus mengekalkan kesinambungan perkhidmatan penting untuk mereka yang dijangkiti TB semasa wabak COVID-19. Sehubungan itu, pentingnya kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan penjagaan TB tidak menghadapi kemunduran oleh pandemik COVID-19. Mencari dan merawat penghidap TB pula adalah tonggak asas pencegahan dan penjagaan yang memerlukan perhatian berterusan. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam perutusan bersempena Hari TB Sedunia yang disambut setiap 24 Mac. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar seterusnya berkata, kadar penyakit TB di negara ini meningkat dari 53 kes bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2019 kepada 68 kes bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2020. Antara penyumbang peningkatannya adalah pengawasan untuk pengesanan pesakit yang ditingkatkan sekaligus mencegah dari penularan, morbiditi dan kematian. Jelas Menteri Kesihatan lagi, kadar jangkahayan yang semakin meningkat turut menyumbang peningkatan kes serta kaitan antara penyakit tidak berjangkit dengan penyakit TB disebabkan oleh sistem imun rendah dalam kalangan penghidap penyakit tidak berjangkit. Negara Brunei Darussalam sangat beruntung kerana kadar kes kekebalan kuman TB terhadap ubat-ubatan anti-TB serta kes jangkitannya dalam kalangan pesakit HIV sangat rendah. Ia merupakan dua cabaran besar sedang dihadapi dunia pada masa sekarang. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan akan terus proaktif dalam memastikan cabaran tersebut sentiasa terkawal, seterusnya memfokuskan strategi dan tindakan pengawalan penyakit TB di negara ini. Hari TB Sedunia disambut ke arah meningkatkan kesedaran yang penyakit TB masih boleh dikesan di kebanyakan negara di dunia. Mengikut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kira-kira 1.4 juta kematian direkodkan setiap tahun, kebanyakannya di negara-negara sedang membangun. Dengan temanya tahun ini, The Clock is Ticking, yang mengingatkan semua pihak tentang komitmen dan semangat ke arah mempercepatkan tindakan pencegahan dan pengawalan penyakit TB kerana dunia hampir kesuntukan masa untuk bertindak dalam menamatkan penyakit TB di bawah kepimpinan global. 2 kes sembuh dicatatkan manakala 12 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 191. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 622 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,338 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 296 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,613 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Pertahanan ASEAN ADSOM telah mengesahkan kertas stock-taking negara Brunei Darussalam yang akan menjurus kepada penggubalan satu kertas strategi bagi masa depan ADMM. Mesyuarat ADSOM juga mensahkan saranan ADSOM Working Group ADSOM WG untuk meneruskan lagi ADMM Plus setiap tahun. Hasil mesyuarat Ketua-Ketua Pertahanan ASEAN kali ke-18 juga dikongsikan oleh perwakilan dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Mesyuarat ADSOM berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Antarabangsa Berakas itu dipengerusikan oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Mawiyah
Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan selaku Ketua Edsom Negara Brunei Darussalam. Mesyuarat yang diadakan secara maya itu dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan pertahanan dari negara-negara ahli ASEAN selaku Ketua Edsom masing-masing. Turut hadir secara maya ke mesyuarat tersebut ialah Tuan Yang Terutama Robert Matthews Micheltin, Timbalan Setiausaha Agung bagi ASEAN Political Security Community yang baru dilantik bagi tahun 2021-2024. Mesyuarat Edsom telah meneruskan momentum kerjasama pertahanan dan mengesahkan usaha-usaha yang bermula dengan Mesyuarat Edsom WG pada 2 hingga 3 Februari 2021 dan Edsom WG yang kedua pada 22 hingga 23 Mac 2021. Sebanyak 8 kertas termasuk 1 kertas stock-taking, 6 kertas konsep dan 1 kertas perbincangan telah dibincangkan dan disahkan oleh Edsom bagi ketetapan dan makluman mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM. Negara Brunei Darussalam akan mempengerusikan ADMM secara dalam talian pada 15 Jun 2021. Negara Brunei Darussalam telah menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 setelah majlis penyerahan rasmi di Vietnam pada 10 Disember 2020. Beberapa amalan sunat semasa solat dan selepas solat serta pendekatan untuk mendapatkan khusyuk semasa solat dan beberapa hikmah dalam tata tertib solat sebagai asas kecemerlangan ummah. Perkara tersebut antara dikongsikan semasa ceramah bertajuk demonstrasi menghalusi tertib solat mazhab Syafi'i semalam. Ceramah bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pekan Seria, Daerah Blain. Selain mendalami cara-cara solat, menurut mazhab Syafi'i, Dr. Haji Denan bin Haji Awang Basar, Rais Kupu SB, dalam ceramahnya juga menerangkan cara-cara menghalusi solat secara praktikal dengan lebih sempurna. Ceramah ini juga dihasrat dapat mengimarahkan masjid-masjid dengan aktiviti yang berkebajikan sekaligus menjadikan masjid sebagai tempat menimba ilmu. Buatan orang-orang Syria ini, karena ini orang Syria dan orang jemaah ini kan pada berisan ya Tuhan. Tuhan Mama. Semangat setia kawan dan bekerjasama sebagai warga yang bertanggungjawab antara kriteria yang ditekankan semasa perkemahan anjuran pemimpin muda Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Perkemahan diadakan bersempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia 2021 bertemakan Choose to Challenge atau memilih untuk mencabar. Seramai 36 orang ahli pemimpin muda Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam daripada unit-unit pemimpin muda Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Pemimpin Muda Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Pemimpin Muda Pusat Tingkatan 6 Meragang dan Pemimpin Muda Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam menyertainya. Sebagai aktiviti tahunan, perkemahan ini juga dapat mewujudkan persefahaman, semangat setia kawan serta kerjasama sebagai warga bertanggungjawab. Di sebelah petang, para peserta perkemahan menerima sijil masing-masing yang disampaikan oleh Dayang Haja Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Terdahulu, Datin Paduka Hajah Jahra binti Haji Idris dan Datin Paduka Hajah Jusnani binti Haji Lawi, naib-naib yang dipertua sepanjang hayat persatuan berkenaan menyampaikan 400 kontena bubur projek titian kasih persatuan tersebut kepada ahli-ahli persatuan termasuk 5 buah keluarga yang memerlukan. Menurut Nasriah binti Awang Nasib, Pesuruhjaya Perhubungan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, perkemahan tersebut dapat meningkatkan kreativiti para peserta. Jadi melalui perkemahan ini dapat meningkatkan lagi potensi mereka ke arah yang lebih baik dan juga menguji daya tahan dan juga kreativiti dan daya saing untuk menghadapi apa jua cabaran yang akan datang.
Pelbagai aktiviti sukan ria diadakan semasa aktiviti cuti sekolah Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Aktiviti cuti sekolah Taman Asuhan 3 Fantabulous Taska 2021 sempena musim cuti persekolahan penggal pertama diadakan pagi tadi di Dewan Taska sekolah berkenaan. Aktiviti dilancarkan oleh Muhammad Fliti bin Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Selain memberi pendedahan kepada murid-murid Taska mengenai kemahiran khusus seperti berzikir, bermain futsal dan pembuatan pledo, aktiviti ini juga dapat mendidik murid-murid berkenaan mengisi masa lapang mereka dengan melakukan pelbagai aktiviti yang sihat dan berfaedah. 3 warga negara asing didapati melanggar peruntukan di bawah peraturan imigresen penggal 17 iaitu mana-mana pekerja asing yang bekerja di negara ini hendaklah bekerja mengikut majikan asal. Dapatan tersebut dikesan semasa penguatkuasa Jabatan Imigresen dan Kebangsaan menjalankan operasi pemeriksaan ke atas sebuah restoran di kawasan Jalan Jaya Negara, daerah Blyth. Seorang warga negara asing berjawatan buruh binaan diarah untuk melapor ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Blyth bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Manakala 2 orang warga negara asing diarahkan melapor diri ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Blyth. Majikan para pekerja dan pemilik restoran terbabit dikeluarkan surat panggilan bagi siasatan dan tindakan lanjut di bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Blyth.